ready bang? Kita akan mula dalam 5, 4, 3, 2, 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil kat sini tak ada yang foreign student, tak ada yang daripada bukan dalam Malaysia, semua local student, semua local, semua dalam Malaysia. Termasuk Eva Sejahari ni. Saya takutkan foreign ni pula. Tak ada Hai. Okey, kita proceed dalam bahasa Melayu je. Jadi selamat datang pada semua participant dalam siri Bibliopreneur yang kedua dalam Karnival Keusahawanan 2020 ataupun Entrepreneurship Carnival atau singkatan dia NK20. NK20 anjuran EDC, Entrepreneurship Club Development, EDC, Entrepreneurship Development Center, di bawah UIA dan dengan kerjasama Ministry of Higher Education, Kementerian Pengajian Tinggi. Okey, jadi kita teruskan dengan kepada saya kenalkan sedikit tentang pembentang. Saudara Muhammad, Saudara Naim Jaafar. Hai Abang Naim. Assalamualaikum. Misalan kali kedua. Jadi Abang Naim ni untuk pengetahuan juga merupakan alumni UIA daripada kuliah undang-undang ICOL, Ahmad Ibrahim Kuliah of Law. Tahun berapa dia Abang Naim bagi tahu lah kot. Saya tak sempat tahu. Okey, dan seperti mana yang tertera dalam poster, beliau merupakan pengasas founder kepada Foresight Academy ataupun yang Melayu dia Akademi Masa Depan kot. Betul Abang Naim? Ya, betul. Okey. Ataupun kalau korang boleh tengok dekat page FB Foresight Academy sendiri, okey, description dia ialah a 21st Century Innovation Center for Teens and Youth in Small Town and Rural Areas. Okey. So kat situ adalah kita boleh tengok semualah berkenaan Foresight Academy ni dekat page FB dia sendiri. Alright, jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kepada Abang Naim untuk meneruskan pembentangan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara Arif, saudara Adib Irfan, barisan tim untuk program dan juga pendukung kepada EDC, Entrepreneurship Development Center UIA, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Hari ini kita ada 1 jam untuk bincang 2 buku. Bukunya adalah buku Linchpin dan satu lagi buku We Are All Weird. Najib ada buku Linchpin, saya ada yang hard copy We Are All Weird. Okay. Jadi kalau siapa-siapa nak faham atau ni boleh Google juga dalam masa yang sama apa essence dia. Tapi buku ni buku yang berat. Jadi saya nak kena bincang dulu dari segi anekdot saya dulu. Ya, okey, ada nama, ada dah. Okey, nama saya Ahmad Naim Jaafar. Graduan daripada UIA tahun 2003. Tapi 2003 tu sebenarnya sebelum tu lagi dah berada di matrikulasi daripada tahun 1997. Jadi UIA sudah tentu banyak membentuklah citra saya berkaitan dengan banyak perkara. Lepas tu terlibat dalam pelbagai jurusan dan bidang kerjaya. Pernah menjawat jawatan sebagai pensyarah di Universiti Melaya tahun 2004-2005. Selepas itu bertugas sebagai peguam di beberapa firma guaman daripada tahun 2005 sehingga hujung 2010. Terlibat dalam pelbagai bentuk assignment atau transaksi yang berkaitan dengan korporat. Tahun 2011 saya menubuhkan firma guaman saya sendiri sambil membangunkan pelbagai bentuk kerja
sama dan juga inisiatif yang berkaitan dengan pendidikan. Saya telah menulis beberapa buah buku yang merangkumi pelbagai tajuk lah, daripada kepimpinan berkarisma, pembangunan bakat, inovasi dan sebagainya. Pada tahun 2011, saya menubuhkan Foresight. Foresight ni kita ada banyak cabang lah, antaranya Foresight Academy, Foresight Venture, Foresight Learning, Education dan sebagainya, berdasarkan subjek matter ataupun keperluan yang khusus. Jadi pertama kali saya nak mengucapkanlah jutaan tahniah kepada penganjur. Bila saya tengok senarai pembicara, speaker, saya nampak ini ni satu himpunan kerja yang besar. So kita tengok daripada pendiri startup, pengusaha, content creator, marketer dan sebagainya. Jadi saya fikir ini satu usaha yang baik untuk sekurang-kurang dia kita isi masa yang terluang sekarang ni dalam COVID dan banyak orang tak boleh bekerja ataupun berinteraksi secara face to face. Okay, first of all, I would like to, I think let me address this officially or formally in English language. If there is a requirement or need to be elaborated in Malay language, I think I would like to elaborate accordingly. First of all, we are going to discuss about two books, Linchpin, as well as We Are All Weird. But the author is the same guy by the name Seth Godin. Why Seth Godin is so important? He's a so phenomenal and important author. And why do I choose these two books and the author to become the book to be reviewed for this session? First of all, Linchpin was somewhat published in 2010. Okay, and We Are All Weird was actually published a bit later. Okay, let me introduce a bit about Seth Godin. Seth Godin is I would say, he is the philosopher, thinker, the rebel in chief of the digital economy. Okay, that means if anyone who are very much involved into digital economy, digital marketing, all sort of things related to internet, I think Seth Godin has become the household name. Surely everyone should know Seth Godin. Okay, Seth Godin by all measure has been entrepreneur himself. He used to be working with Yahoo for a while and started doing all kind of experiments, startup. Most of them failed. And that's why the key point that actually I got directly a lesson from Seth Godin as a person. First, it is okay to fail. Failure is an attitude. So we need to fail more before we succeed. Okay, I think in the audience we have got Saudara Najib, Firdaus Khairi, whom these people know me very well. Okay, spend about years, and surely they can confirm that I fail more than I succeed. So failure may represent about 80% of my doings. Only success may represent quite a negligible percentage of my experiment. So that's the first lesson I got from Seth Godin. Of course, Seth Godin have actually authored numbers of books, and majority of those books are bestsellers. But why I do choose Linchpin as well as We Are All Weird, because this, in my opinion, is the book that should be read by everyone who would like to actually shift from the old economy to new economy. Okay, that's the keyword. From old economy to the new economy.
in the preface, Seth Godin even admitted that he may not be able to write this book even 10 years before. Okay, of course, this book was authored back in 2010. Okay, therefore, according to him, he cannot even write the same book 10 years before. That means in 2000, in the year 2000. Because why? Because, you see, contextually, world has become so different from the year 2000 until the year 2010. If you can remember, we call it the internet bubble. Anyone remember during those days, all these Netscape navigators, all this kind of internet bubble that actually crashed the whole world straight back in 2010. Okay, the world was very different then. So that's why, according to Seth Godin, he could only write this book in 2010. Why 2010? Because this book is kind of a snapshot of what had happened in the US, in the States, as well as in the Western Europe. Because 2 years earlier, there was a financial crisis. If anyone could remember, there was a financial crisis hit America and Western Europe in 2008. We call it subprime mortgage crisis. They actually hit almost entirely financial system of the free market economy. And even Malaysia, I still remember, has considerable impact to our local economy. And back in 2008, 2009, there was a shift. That was actually the first, I would say, the first disruption of the global economy much earlier than COVID. So what happened now in during COVID crisis was actually the precursor from the financial crisis that had happened in 2008 and 2009. Therefore, Seth Godin produced Linchpin to recapture what is happening in the world, especially in the States, as far as the transition from the old economy to the new economy. In this book, Seth Godin refer the old economy as industrial economic model. And the new economy, which he coined the term as a digital economy, or some may coin it as a creative economy, and others. So the main thesis in Linchpin is that he is asking, are you indispensable? That's a subtitle of the book. Are you indispensable? In other words, can someone replace you? What makes you so important? Are they going to miss you if you are out of the industry, or you end up choosing to quit? So this is the question that really centers on entrepreneur. And the reason why I chose this book is that because this is the book that really allow people to really dig very deep into everyone's main questions about whether we as a human, as a graduates, as a government officer, as a researcher, as a scientist, are we indispensable? Indispensable ni maksud dia, kalau kita tinggal atau kalau kita tidak ada dalam industri atau kita tak melakukan apa yang kita buat sekarang ni, adakah orang akan merindui kita? Adakah kita ni penting sangat atau kita ni sekadar satu bahagian je daripada sistem yang membolehkan orang lain mungkin boleh tukar je. Plug and play je, ambil kita buang bagi ke orang lain. Itu satu sebab. Jadi saya berpendapat buku ini penting kepada usahawan.
Tapi sebelum tu mungkin saya nak juga highlight juga bila bincang tentang keusahawanan dari segi dalam konteks sekarang, saya mempunyai pandangan yang sedikit berbeza lah bila membincangkan tentang adakah kita ni semua usahawan. Kalau berdasarkan tulisan Muhammad Yunus, Muhammad Yunus is the founder of Grameen Bank Bangladesh, the Nobel laureate for his innovation in social finance and microcredit. According to him, that every one of us is entrepreneur. Atuk-atuk kita dulu entrepreneur. Kalau saya ingat dulu arwah atuk saya di Sungai Besar, di Parit 4 Sungai Besar, sawah kiri kanan, tanah, rumah, tepi tu ada kolam ikan. Jadi kan bila ikan besar daripada sawah kan dia akan alihkan sungai tu, alur air tu. Jadi ikan tu membesar kat situ. Kadang-kadang ada kita dapat ikan haruan sampai sebesar peha pun ada. Sebab apa? Sebab dah lama simpan situ. Jadi itulah kita punya food bank, food security. Sebelah belakang ada sayur-sayur, ada pucuk ubi lah, apa benda semua. Okay. And then orang zaman dulu tak ada masalah. Jadi maknanya dia bersawah, dia ada dapat duit daripada sawah, dia simpan. Mungkin dia simpan dalam bentuk emas. Simpanan makanan cukup. Kan masa tu mana ada lagi internet, mana ada Netflix lagi masa tu, iPad apa semua. Jadi it is a very much about rethinking what Muhammad Yunus said. Our forefather, our great-grandfather were entrepreneur. Okay, there is no such thing as a unemployed. Because during those days, there is no job market. So that's why I would like to relate apa yang Linchpin sebut, apa yang Seth Godin sebut. Dia kata sebenarnya job market ni is a new creations of capitalism. Mana industrial economy itu yang melahirkan kilang-kilang, yang melahirkan mass production, memerlukan pekerja. Okay, jadi sistem pendidikan dibentuk untuk melahirkan pekerja-pekerja itu. Dan saya berpendapat bahawasanya itulah persoalan yang paling besar sekali yang cuba disampaikan oleh Seth Godin dalam buku Linchpin. Okey, saya pergi balik sikit. Linchpin ni apa? Linchpin ni dia ada dua definisi. Kalau dari segi literal meaning dia, Linchpin ni paperclip. Kan? Okey. Paperclip yang menyambungkan dua kertas. Kan? Kalau ada dua kertas macam ni, Linchpin. Okay, the pin. The pin that actually connect two paper or two things. Okay. Tetapi there is another meaning, is a linchpin is someone that is so important. Okay. In organization, in community. Okay. Therefore, when we refer linchpin is that how to make ourselves important, valuable to our society. That is why when we talk about entrepreneurship as a whole, I strongly believe first, macam saya sebut tadi, macam Muhammad Yunus sebut, everyone of us is entrepreneur. Cuma masalah dia bila entrepreneur ni, perbincangan kita adalah it is going to be very heavy. Bila kita sebut dia entrepreneur, kita letak muka Bill Gates. Kita letak dia entrepreneur, kita letak muka usahawan-usahawan yang besar-besar. Okay? Macam Tony Fernandez, Bill Gates, Steve Jobs, Roy Kroc, McDonald, Howard Schultz, Starbucks. Jadi menyebabkan menjadi usahawan ni is something yang macam tak boleh dicapai oleh budak kampung, oleh anak-anak muda yang mungkin kata aku siapa. Apatah lagi kalau kita selalu associate keusahawanan ni dengan perkara-perkara yang lain. Sebagai contoh, datang daripada universiti yang canggih-canggih. Oh, Harvard graduate, kebarangkalian untuk menjadi usahawan yang berjaya lebih tinggi kalau kita masuk dekat universiti tertentu. Jadi menyebabkan entry point untuk menjadi usahawan ni akan menjadi rumit.
Itu satu yang pertama. Yang kedua pula tak boleh salahkan juga sebab perkataan entrepreneurship ni pun datang daripada perkataan French yang sangat luas dia punya definisi dia. It is actually a loaded term. Bila kita sebut loaded term ni, entrepreneur ni kita boleh definisikan seorang tu usahawan dalam pelbagai bentuk pun. Jadi menyebabkan kita ada masalah untuk kita nak tengok entrepreneur ni sifatnya macam mana. Nanti di hujung, tadi saya ada bagi kat saudara Adib satu PowerPoint yang saya akan minta saudara Arif share nanti di hujung nanti bagaimana kita nak memberi plan of action daripada apa yang dibincangkan oleh Seth Godin dalam buku Linchpin ini. Okay, first of all, Linchpin dia cakap apa yang dia tanya kepada pembaca. Iaitu dia tanya kita ni genius tak? Are you genius? Dan bila kita sebut perkataan genius ni, kita akan selalu kata, oh, I'm not genius. Because kita selalu associate genius ni dengan benda-benda yang hebat-hebat. Lainlah kalau kita Stephen Hawking, ataupun kita Maradona, ataupun kita sesiapa yang dianggap sebagai genius, baru kita rasa, wow, kita genius. Sedangkan pada pendapat Seth Godin dalam Linchpin, setiap orang genius di satu perkara. Tetapi perkara tu tak semualah orang akan genius dalam masa sentiasa jadi genius. Jadi yang dia cuba cabar pembaca di peringkat awal adalah mendefinisikan dahulu genius. Genius tu apa? Kan? Jadi kalau saya boleh syarahkan ya, daripada pembacaan saya hampir dah 10 tahun lah saya dah baca dan memang saya bermazhab kepada Seth Godin ni dalam ekonomi, saya boleh kata macam ni. Semua kita genius. Cuma genius yang kita define tu banyak terikat kepada satu measurement tertentu. Contohnya kalau kita nak genius dalam bidang sains, dia kena ada measurement dia kan. Kalau dia nak power dalam bidang kejuruteraan, dia kena ada measurement dia. Jadi yang menjadi cabaran kepada kita adalah because definisi genius itu bukannya datang daripada diri kita sendiri. Dia kena benchmark, kita tanda aras daripada industri-industri tertentu. Jadi kalau saya boleh katakan, kenapa saya sangat taksub dengan buku Linchpin ini adalah disebabkan dia membawa mesej yang besar dalam kerangka pembebasan, liberation. Kalau siapa-siapa yang suka baca buku-buku yang lebih berat macam Paulo Freire, okay, the Pedagogy of the Oppressed, dia menceritakan tentang macam mana sistem pendidikan di Brazil masa tu. Dan juga boleh katakan di mana-mana negara yang selepas dijajah. Sebenarnya pedagoginya adalah untuk menekan orang. Jadi saya berpendapat tak payah baca buku Paulo Freire. Kalau Paulo Freire berat sangat kan. Baca buku Linchpin. Sebab Linchpin dia bagi liberation, kebebasan kepada saya pada tahun 2009-2010, yang mana masa itu saya terperangkap. Dalam satu suasana saya rasa, perlukah saya membebaskan diri saya untuk membuat satu perkara yang saya suka sendiri, yang saya percaya, ataupun perlu saya juga atau saya terus menyerah kepada sistem untuk kekal dengan apa orang lain minta kita buat. Sebab itu dia kata genius bukannya orang yang define. Genius ni kita yang define. Dan macam mana dia define? Dia define adalah berdasarkan keberanian, courage. Sebab itu Peter Thiel, pengasas kepada PayPal, pernah sebut. Dia kata, courage is short supply dan genius. Jadi kalau usahawan nak mula, jangan tunggu jadi genius. Mulakan dulu dengan keberanian, courage. Because courage is more important than genius. Atau in other form, diorang kata, courage now is defined as genius. Maksud dia,
kita bina keberanian buat sesuatu benda dengan apa yang ada semua sekarang, dengan internet dah ada, smartphone dah ada, content creation, tools untuk nak create content semua dah ada, dan dia akan sebenarnya boleh melahirkan apa namanya keberanian tu secara perlahan-lahan. Sebab tu saya fikir banyak contoh-contoh dah daripada komuniti ataupun generasi baru ni. Macam saya yang minat tu yang cerita Mael Totel dia, Syahmi yang buat filem dengan kawan-kawan dia yang dalam slang ataupun logat bahasa Kelantan. Itu satu keberanian. Yang itulah yang kita katakan genius dalam bentuknya sendiri. Jadi apa yang saya nak tinggalkan kat sini daripada buku ini adalah cari kita punya keberanian kita. Apa yang kita nak perjuangkan. Apa childhood dream kita. Apa yang kita rasa kita nak buat satu yang berbeza kepada orang lain. Jadi sebab tu saya berfikir keusahawanan ni dia bermula daripada diri kita. Tak semesti keusahawanan ni perlu dengan buat BMC. Zaman-zaman dulu ada tahun 2013, 2014 orang mabuk dengan buat BMC. So apa-apa bisnes dia pergi BMC. Kita faham BMC tu satu tools yang menarik. Sebab dia memudahkan susunan. Tapi akhirnya saya stuck. Bila kita bincang tentang satu kuadran dalam satu petak dekat dalam BMC yang nama dia value proposition. Value proposition apa maksud? Penawaran nilai. Jadi maknanya kalau seorang usahawan dia buat good BMC pun sebenarnya last dia punya penawaran nilai tu adalah pada diri dia. Sebab kalau dia boleh jual nilai yang ada pada diri dia tu untuk orang yakin, orang akan beli daripada dia. Kalau orang percaya dengan idea dia, investor akan masuk. Kalau orang lain percaya, tim percaya dengan wawasan dan juga business plan dia, tim dia akan masuk, akan join sebagai tim. Jadi maknanya dalam konteks value proposition, kita kembali bertanya, adakah individu tu dia sendiri sebagai entrepreneur mempunyai quality. Sebab tu saya berpendapat kalau nak bincang tentang pembangunan keusahawanan atau pendidikan keusahawanan, dia kena bermula dengan pendidikan karakter individu tu sendiri. Sebab ada satu pepatah dalam startup dia kata, jangka hayat satu startup bergantung kepada jangka hayat visi dan misi pengasasnya. Bila mati dia, wawasan dan juga misi pengasas tu, matilah startupnya. Jadi maknanya bisnes ni, setup ni tak kira startup ke dalam company Senyap Berhad ke, listed company ke, NGO ke, limited liability partnership ke, apa-apa bentuk format perniagaan pun, dia sebenarnya bergantung kepada individu tu. Jadi maknanya asasnya adalah kepada pembangunan karakter atau kualiti individu yang bakal membentuk rupa wajah dan juga hala tuju perusahaan yang dibangunkan. Tajuk-tajuk lain yang penting dalam linchpin yang saya highlight juga adalah, ini perkara penting. Ini yang dipanggil sebagai istilah dalam buku ni dia panggil sebagai lizard brain. Lizard brain bermaksud, kalau terjemahan dia adalah cicak dalam otak kita lah. Okay, lizard brain. Kalau istilah lain digunakan, dia kata sebagai, kalau dalam sains dia panggil sebagai satu titik dekat kita punya otak namanya amygdala. Okay. Seth Godin ada satu chapter khusus dalam linchpin yang bincang tentang benda ni. Iaitu dia kata apa? Dia kata kebanyakan yang kita berlaku dalam hidup kita adalah pergelutan untuk kita meyakinkan diri kita sendiri bahawa kita boleh buat satu benda. Sebab amygdala ni, cicak dalam otak ni, memang dah ada dalam diri kita daripada zaman dulu lagi, daripada tok nenek kita. Amygdala ni, kalau pelajar-pelajar saya mungkin boleh sahkan. Amygdala ni adalah satu point yang sebenarnya dia trigger bila mana kita berhadapan dengan kemerbahayaan, danger. Contoh kena air panas, kita akan ada immediate response. Ataupun contoh kena kejar dengan anjing. Kalau siapa pernah kena kejar anjing masa kecil dulu kan.
kita lari mai punyalah laju. Sebab apa? Sebab kita tahu ada kemerbahayaan ataupun contohnya gayat kan di tempat yang tinggi. Sebab kita tahu ada kemerbahayaan yang mungkin menimpa kita. Tetapi lizard brain ini, masalah dia adalah dia tak boleh membezakan antara kemerbahayaan. Kemerbahayaan maksudnya physical danger. Physical danger that may harm people. Yalah, kalau pegang cerik, boleh panas, boleh melecur tangan. Kalau kena kejar dengan anjing, kena gigit dengan anjing. Dan sebagainya. Tetapi amygdala dia tak boleh membezakan antara danger dengan fear. Jadi Seth Godin dia membezakan dalam buku ini tentang lizard brain. Dia kata, lizard brain ni, kita tak boleh bunuh dalam otak kita. Ya, macam orang takut bercakap kan? Kalau bercakap dekat stage dia mesti takut. In fact, saya ada kajian, ramai orang sebenarnya yang takut bercakap dekat Google ataupun Zoom meeting macam ni. Dia risau orang tengok dia macam mana, dia tengok orang tengok background rumah dia macam mana dan sebagainya. Jadi mana ketakutan tu, fear. Mana fear ni dia lain dengan danger. Fear ni is something that actually happen in your brain. It doesn't actually harm you. Okay, it doesn't actually make bad of you. Cuma it is actually you have a fear within yourself. Okay. Contoh, keberanian untuk mengeluarkan idea, bercakap di halayak, present idea dan sebagainya. Jadi lizard brain ini dia tak boleh membezakan antara danger dengan fear. Yang akhirnya apa yang berlaku, kita akan menjadi dikongkong atau ditakutkan dengan cicak dalam otak kita. Cicak ni dia akan sentiasa bercakap tiap-tiap hari kepada kita. Ini ayat dia. Dia kata, you are not as good as you think you are. Kau ni tak bagus mana pun Naim. Kau ni tak bagus mana pun Narib nak cerita pasal benda-benda ni. And the best part is, ayat ni kita dah dengar daripada kita kecil. Betul? Daripada kawan-kawan kita, daripada mungkin ada beradik kita. Okay? Bahkan mungkin daripada keluarga kita. Mana kau tak payahlah berimpian besar-besar. Kau tak payahlah bercita-cita yang besar-besar. Mana the whole system sebenarnya dah membentuk ataupun membesarkan lagi, menggemukkan lagi cicak dalam otak kita untuk takut. Menyebabkan bila kita takut, kita cakap, tak apalah, aku ni tak bagus mana pun. Sebab tu, bila cicak tu kata, you are not as nearly good as you think you are, then that's why akhirnya kita tak berani untuk cipta idea baru, membina bisnes baru, mencipta nilai baru, okay, memanjangkan atau meyakinkan orang dengan idea lain. Sebab tu saya ingat lagi Tony Fernandez pernah sebut. Dia kata, kalau saya bankrupt pun dalam bisnes, adakah saya akan mati ditembak? It's just getting bankrupt. You file bankruptcy. In fact, AsiaX dah file bankruptcy di Jepun. Jadi mana being entrepreneur, kita kena understand first the difference between the danger, the real danger and the fear. And most of the occasion, the fear yang kita buat, yang kita confront dalam hidup kita adalah bersifat fiction. It is not real pun. Bahkan saya share apa yang salah seorang first lady yang paling bijak yang pernah duduk dekat White House. Nama dia Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt kata, no one can make yourself inferior without your own consent. Mana tak ada siapa yang boleh menyebabkan aku jadi rendah diri, rasa kecil diri, kalau tidak disebabkan aku sendiri yang membenarkan benda tu berlaku. Okay. So itu adalah asas dia. Conclusion, linchpin apa? Linchpin dia cakap macam ni. Setiap orang daripada kita adalah artis. Every one of us is artist. Artis ni apa? Kalau kita kata artis selalunya, alamak, artis ni mesti jadi penulis lagu, penyanyi, ataupun menjadi Picasso, melukis apa kita panggil, lukisan-lukisan, karya-karya hebat.
Dia kata itulah salah satu kesilapan ataupun cara sistem ekonomi industri membentuk kita. Bahawasanya dia bunuh sifat karyawan dalam jiwa kita, dalam semangat kita. Kita kata aku tak kreatif enough. Aku tak estetik enough. Aku tak jiwang enough untuk membuat sesuatu. Sebab apa? Aku engineer. Jadi kita dah segmentise. Sebab tu kalau kawan-kawan yang datang dari UIA kan Ismail Faruqi, dia bila bincang tentang asas kepada penubuhan UIA itu, antaranya adalah sifat, dia kata ilmu itu tidak boleh dikompartmentalizekan, dia tak boleh diasing-asingkan. Saya tak tahu adakah semangat itu masih kekal lagi di UIA, bahawasanya setiap pelajar di UIA itu dia boleh masuk ke kuliah-kuliah lain. Dia perlu merentas, dia perlu merentas disiplin ilmu. Pelajar undang-undang, dia perlu belajar sosiologi. Sebab pelajar undang-undang yang memaham sosiologi, dia boleh grasp the idea tentang usul fiqh atau jurisprudence lebih tuntas. Contoh, pelajar kejuruteraan, dia perlu belajar tentang teori-teori ataupun aplikasi komunikasi. Jadi konsep cross pollinations of ideas dan juga knowledge ni adalah ada heartbeat of UIA. Sama juga dalam konteks ni, kalau kita nak banner balik semangat kita menjadi seorang karyawan, apa yang dicadangkan oleh Syed Godin adalah, dia kata seni ni, karya ni, dia bukannya buat lukisan macam Picasso je, bukannya buat lagu macam Faizal Tahir je. Adalah kata ini istilah yang sedap. Dia kata karya seni ni adalah sesuatu kerja manusia. Is a human work that really touch human heart and really make a difference in human life. Jadi nampak tak? Ada dua kali human disebutkan. Mana kerja seni ni, kerja karyawan ni adalah kerja yang menyentuh hati manusia dan juga membawa perubahan kepada kehidupan orang lain. Jadi kalau itu definition dia untuk mencipta satu karya, mana setiap orang boleh jadi karyawan according to Lynchpin. Tetapi karya saya, of course, sebab saya baca buku ni, saya tubuhkan foresight. Of course, karya saya itu tidak dalam bentuk satu lagi lukisan Mona Lisa ataupun satu lagi alunan lagu Beethoven, tidak. Tetapi karya saya dalam bentuk mengumpulkan sumber-sumber, memperkasa anak-anak muda yang drop out daripada universiti dan sekolah, membina roadmap untuk mereka berjaya dengan cara mereka sendiri. Jadi itulah karya saya. Jadi kalau setiap tuan-tuan yang berada di sini hari ini dan juga yang mungkin menonton di Facebook akan boleh melihat bahawa zaman ini zaman yang saya boleh bina saya punya cita rasa saya sendiri, karya saya sendiri. Sebab tu Syed Godin kata, kalau saya nak suruh buat benda ni tahun 2000 tak boleh. Sebab masa tu tak ada Twitter. Masa tu tak ada social media, tak ada Instagram, tak ada Patreon. Semua aplikasi-aplikasi social teknologi masa tu tak ada lagi. Jadi to be fair, masa ni pun is quite timely. 2010, 2015 dan sebagainya. Okey, yang tu saya skip dulu ya. Okey, Lynchpin saya nanti saya akan conclude balik secara keseluruhan. Nombor 2 adalah buku We Are All Weird. We Are All Weird ni adalah buku yang seterusnya yang Syed Godin tulis. Bila dia sebut We Are All Weird ni, dia berbincang tentang yang dia panggil sebagai the end of normal. So kalau orang kata normal sudah mati. There is no normal. Okay, normal boleh I would say boleh dikebumikan, boleh ditalkinkan. Bahkan ada lagi penulis lain, bahkan Profesor Ziauddin Sardar. Okay, ada juga menulis berkenaan dengan post normal. Okay, Ziauddin Sardar tulis even earlier than COVID. Maknanya there is no such thing as normal anymore. Kalau kita tengok standard deviation
kalau dalam satu masyarakat kan, yang kita punya bell curve. Bell curve tu maknanya yang kumpulan kecil yang awal tu adalah kumpulan innovator. Kumpulan orang-orang innovator, change maker, thinker, scientist, okay, entrepreneur. Yang daripada bell curve yang bawah tu, sikit je, sekitar mungkin 3% ke 5%. Standard kalau mana-mana negara maju sekitar 3 ke 5%. Kumpulan-kumpulan innovator, change maker, entrepreneur. Yang kumpulan kecil tu. Jadi bila dia naik sikit, 13%. Yang kita panggil kumpulan early adopter. Okay? Early adopter ni dia adalah kumpulan yang dia taklah berani sangat nak fikir benda-benda pelik-pelik, tapi dia sanggup untuk membantu, menterjemahkan idea-idea daripada kumpulan yang pertama tadi. Tetapi lepas tu bila dia dah naik ke atas tu, dia adalah kumpulan yang besar. Yang kita panggil sebagai kumpulan majority. Kumpulan majority dibahagikan kepada berapa? Kepada dua. Pertama, kumpulan yang dipanggil sebagai kumpulan early majority. Dan satu lagi kumpulan big majority. Okey? Jadi, kita selama ni, kita percaya kalau kita nak buat sesuatu, kita kena appeal kepada majority. Okey? Tetapi pada pendapat Seth Godin dalam buku We Are All Weird, sekarang ini bell curve tu sudah melepeh. Sudah flatten. Jadi maknanya kalau kita nak buat satu benda sekarang sebagai usahawan, kita jangan mulakan dengan idea aku nak buat benda jadi besar. Sebab bila kita cek, ya, usahawan ni satu bentuk greed, kita rasa kita nak benda tu jadi besar. Yalah, sebab kita equate, kita samakan bila satu produk aku, contoh, produk minyak cat kapak aku ni. Kalau ramai yang nak beli, mesti aku lebih untung. Betul? Jadi kalau majority pakai minyak cat kapak, bermaksud aku akan jadi kaya sebab minyak cat kapak aku akan dibeli oleh big majority. Tetapi ekonomi zaman sekarang, yang kita sebut ekonomi digital, okay, ekonomi yang berteraskan personal branding ataupun social influence, dia tak begitu. Maknanya kalau kita nak memulakan sesuatu perkara, baik bisnes atau apa-apa perubahan atau apa-apa inisiatif dalam masyarakat, Seth Godin dalam buku We Are All Weird mencadangkan bahawa saya jangan risau. Kalau engkau jenis orang pelik, bagus. Sebab ramai engkau akan jumpa orang pelik lain. So maknanya tak payah jadi normal. Sebab tu kalau kita tengok dia punya apa nama kita panggil dia punya cover buku yang saudara Arif tunjukkan tu pun, mamat tu dah lah dengan Viking punya muka punya garang, lepas tu dia pakai topi apa benda dah tahu. Ini adalah kumpulan-kumpulan komuniti pelik. Okey? Komuniti yang zaman dahulu tak mungkin mereka mungkin boleh berjumpa antara satu sama lain. Antara satu komuniti yang Seth Godin memang highlight sendiri dalam TED Talk dia adalah komuniti badut yang membuat persembahan untuk hari jadi dan juga kemahiran membuat belon-belon craft tu di seluruh dunia. Kalau saya katakan ini ada kursus dekat PSMB ataupun dekat Sijil Kemahiran Malaysia, kursus menjadi badut dengan kemahiran craft untuk buat belon, mungkin orang akan gelak. Tetapi komuniti ini adalah komuniti yang sangat besar. Tetapi mereka tak pernah kita tahu. Okey, dan saya yakin tuan-tuan juga di social media sebenarnya terlibat dengan beberapa komuniti yang sebegitu. Contoh ya, saudara Najib sebut tentang komuniti e-sport. Bahkan komuniti saya kena declare ya, komuniti saya. Sekarang ni komuniti saya adalah komuniti camper yang camping tepi-tepi sungai. That represent an economy by itself.
sebab nak repair kereta, nak buat roof rack, itu ada kontraktor dia. Lepas tu grup-grup yang buat untuk kemah, yang pula buat untuk inverter antara solar dengan bateri, yang kumpulan-kumpulan yang buat untuk kambing perap yang akan dibeli oleh geng-geng camper ni untuk buat camping. Jadi maknanya bila kita jadi weird, sebenarnya kita akan jumpa kumpulan orang yang weird yang lain yang akan mencipta peluang-peluang ekonomi disebabkan jadi weird. Jadi itulah sebenarnya prinsip asas daripada ataupun tesis asas daripada perbincangan buku We Are All Weird. Okay? Jadi saya berpendapat dua buku ini boleh dibaca. Boleh baca, lepas tu dia ada dia punya audiobook dia, dan dia banyak podcast yang Seth Godin tulis. Kenapa saya push dua buku ini? Kerana saya berpendapat generasi muda dia dah tak perlu lagi membaca atau memahami idea-idea keusahawanan ini seperti zaman-zaman kami. Perlu membaca keusahawanan ini dalam bentuk bersifat akademik, bersifat linear. It is more on the flavor of your generation. Ini adalah citra rasa, citra zaman kalian-kalian anak muda. Jadi bila kita tengok kebangkitan generasi-generasi muda yang mandiri, yang membentuk generasi dia disebabkan mereka ada semangat untuk eksperimen, mencipta peluang sendiri. Dan saya fikir ini adalah sebenarnya buku yang begitu cocok kepada anak-anak muda untuk dijadikan inspirasi. Okey, saya berhenti kat sini dulu. Okey, I think it's just nice pukul 10.47, mungkin lewat sikit. Jadi sekarang ni mungkin saya nak take up any question lah. Kalau mungkin saudara Arif boleh bantu saya untuk tengok mana-mana area soalan-soalan daripada chat ataupun di Facebook yang mungkin saya perlu address. Saya persilakan. Okey, terima kasih kepada Abang Naim. Jadi tadi bagi saya perkongsian yang menarik lah pasal buku. Dia bukan satu buku, dia dua buku. Jadi saya pun yang present ni pun dia bertukar kejap ke sini kan, sebab nak dengar. Tapi kita kena faham dia datang daripada penulis yang sama. Okey, jadi dia membincangkan pun isu yang berkait rapat lah. Macam irama lagu. Okey, jadi saya tengok chat. Setakat ni yang saya nampak soalan-soalan dia baiklah. Yang first kali tadi yang paling latest saya nampak dekat chat ada satu soalan. Sekejap. Okey, daripada Abdul Muhaimin. Dia tanya, so e-sports dah sampai tahap late majority atau masih early majority? Okey. Yang itu saya dari segi data saya tak boleh nak jawab. Saya tak boleh, mungkin Najib atau kawan-kawan lain mungkin boleh bagi apa nama dia? Bagi pandangan. Tapi pada pandangan saya adalah begini. Kalau satu benda baru tu dia tak akan menggunakan laras logik yang biasa diakui atau diiktiraf oleh logik ekonomi lama. Saya ambil contoh. Kalau dulu dalam financial system kita tahu semua benda dalam bentuk manual. Saya ingat lagi masa Maybank to You cuba diasaskan pada awal tahun 2000. Orang pelik macam mana nak buat transaksi bank melalui Maybank to You. Okey. Sekarang Maybank to You pun dah jadi dinosaur kiranya untuk generasi baru. Sekarang ada model baru pula dalam bentuk digital economy, fintech dan sebagainya. Jadi bila bertanya tentang dari segi majoriti ke tidak kepada e-sport, saya rasa dia akan secara keseluruhan e-sport dia dah membentuk cita rasa ataupun semangat zaman generasi ini. Cuma persoalan sekarang ni adalah moving forward, adakah e-sport akan boleh sustain? Okay, dia persoalannya adalah sustainability kepada satu kerjaya ataupun satu bentuk karya dalam satu industri.
Satu lagi kita nak boleh measure juga adalah adakah ruang untuk co-creation. Mana bila budak buat satu benda tu, dia masuk game tu. Kita kena tanya diri kita, adakah kita consumer ataupun kita co-creator? Kalau kita sekadar main game, kita dapat duit ataupun kita dapat keseronokan dan sebagainya, dalam masa yang sama tidak ada ruang for co-creation. Jadi dalam masa yang akan datang mungkin kita akan cepat berpindah kepada perkara-perkara lain. Wallahualam. Okay. Seterusnya soalan lain. Okay, terima kasih kepada Abang Naim atas jawapan. Jadi sebenarnya bergantung pada, kalau macam saya baca Abang Najib cakap apa dia kat? Maaf, tak biasa sangat dengan Zoom. Okay, Abang Najib cakap depends on region juga sebenarnya. So yang saya faham, betul ya kalau Abang Najib saya cakap, dia tengok juga tempat. Kalau macam tempat yang memang kemudahan fasiliti e-sport tu okey lah. Tapi kalau dekat rural area takkanlah nak buat e-sport juga kan. Kita buat sport biasa je lah. Cuma menggunakan sistem pemakahan yang elektronik, tu boleh lah kot. Tapi kita teknologi lain tempat, lain, bagi saya nampak teknologi ni lain negara, lain dia punya pendekatan. Kalau macam saya bidang computer science, KXCT. Kalau kat Malaysia ni bagi saya masih kurang lagi lah. Orang masih pandang pada tampuk lama. Orang masih memandang bidang kejuruteraan. Bidang saya pun dia sebagai kejuruteraan juga. Tapi orang masih lagi pandang medik, doktor, orang pandang lagi accounting. Okay, padahal sekarang ni, dari sudut kerjaya, semua profession tu semua dah sekarang ni underpaid. So, sebab job market dia dah makin rendah, sebab job demand dia dah rendah. Sebab orang dah makin ramai. Jadi sekarang ni berlaku evolusi baru IR 4.0. Sebenarnya IR 3.0 bidang saya ni, tapi IR 4.0 tu lagi dimantapkan lagi lah. Jadi kalau dekat luar negara bidang saya ni, memang orang cari, orang kata, oh ambil computer science, high paying jobs orang computer science, gaji besar, orang cakap yang tu. Tapi kalau kat Malaysia ni, oh ambil IT, computer science, repair komputer macam tu lah orang cakap. Jadi dia macam seolah-olah nak mengatakan yang masih orang tak faham, orang ingat masih, kalau cakap macam tu seolah macam nak cakap yang automotive engineer kerja dia repair kereta, kerja mekanik pula. Dia macam tu, tapi orang tak faham apa tugas sebenar, apa skop bidang yang baru ni yang menaik ni. Mungkin saya nak highlight benda ni, since kita ada lagi mungkin berbaki kurang 10 minit. Boleh Harif Okay, boleh. Okay, first kita kena terima hakikat bahawasanya kita sebenarnya sebelum COVID pun dah di peringkat satu yang kita panggil sebagai education bubble. Education bubble ni mungkin tak tepat kalau dalam konteks Malaysia. Macam contoh, Amerika education bubble is clear. Maknanya the amount of debt, education debt di dalam satu negara tu melebihi GDP negara tu. Di Malaysia mungkin tidak sampai stroke tu. Tetapi kita dah berhadapan, like it or not, sama ada kita nak terima ke tidak, kita sudah berhadapan dengan satu suasana yang kita panggil sebagai academic inflation. Inflasi akademik. Inflasi akademik ni adalah bila mana kita mencapai satu pencapaian akademik tetapi dia tak commensurate, dia tidak sejajar dengan jumlah gaji atau jumlah emolument dengan kerjaya itu. Tetapi sebenarnya Seth Godin dah bincang awal lah dalam buku Linchpin. Jadi dah bagi solusi dah pun. Jadi itu yang mungkin saya nak highlightkan 3 perkara. Yang dia kata the hierarchy of value atau the hierarchy of value in job ataupun in employment. First dia kata value based on present. Dia kata present based job. Mana kau datang je pejabat, kau dibayar. Kau nak main Facebook ke, kau nak membawang ke, kan? Kau nak betul-betul buat kerja ke, we don't care. And this has always been the situation dalam sistem kita. Maknanya datang, log in, okay, of course lah adalah KPI dan sebagainya, kan? Tetapi secara asasnya we have to attend physically.
yang kita panggil sebagai present based job atau present based work. Second, dia panggil sebagai deliverable based work. Maknanya you deliver something, you get paid. Okay, this is sekarang ni yang semakin berleluasa, makin membesar dalam konteks gig economy yang kita panggil deliverable based projects ataupun jobs. Ini free agent ataupun freelance economy banyak menggunakan model ini, iaitu okay, nak buat apa? Okay, buat A to Z. Berapa bayaran dia? 1,800. Berapa dia punya masa dia? 2 minggu. Jadi we will be paid based on that deliverable punya specification. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, yang akan sebenarnya yang masih lagi kecil tetapi yang mempunyai nilai yang cukup besar adalah yang kita panggil sebagai value based work. Maknanya you deliver the value as a whole. Maknanya you figure out things. Selalunya orang yang datang macam ni adalah selalunya kumpulan-kumpulan yang dia ada semua benda. Dia ada talent, dia ada dia punya craft, dia ada dia punya solution. Jadi bila dia bagi kepada orang tu apa yang dia bawa dia punya pemikiran dia bawa idea dia, dia bawa team dia bawa craft dia bawa teknologi dia sekali. Dan dia packagekan benda tu as a value. Bukannya deliverable. Boleh kena bezakan ya, value is something that is higher. Macam contoh dia, macam mana kumpulan-kumpulan tertentu, designer sebagai contoh, boleh menukarkan satu bandar yang tengah suram menjadi bandar yang begitu ceria dan ramai pelancong. Dia datang bukan sekadar dia buat bangunan, bukan dia cat bangunan, tapi dia design the whole ecosystem of the city. Dan dia dibayar dengan jumlah yang luar biasa sebab mereka bukan sekadar datang, mereka bukan sekadar deliver. Kalau ikut panggil kontraktor je, cat bangunan atau panggil arkitek je, buat bangunan. Tetapi kenapa ada satu grup designer ni yang boleh redesign satu bandar? Dan mereka dibayar dengan sangat tinggi nilai dia. Kerana apa? Value, istilahnya value balik. Value proposition ni adalah dia bukan sekadar deliver, tetapi dia create value, a new value kepada klien dia. Dan kita panggil high ticket client atau consultant begini sebenarnya yang ramai orang missing out. Of course benda ni boleh katakan macam Pareto punya prinsip jugalah. Bukannya it's not for everyone. Tetapi saya berpendapat setiap orang ada ruang untuk berkembang ke arah itu. Sebab tu last saya mungkin nak share PowerPoint slide ini. Yang saya berpendapat inilah kerangka awal yang saya dan tim di Lynchpin Academy cuba lihat bagaimana sebenarnya setiap orang boleh masuk ke dalam pasaran ekonomi dengan membawa nilai-nilai yang kita boleh mulakan di peringkat-peringkat tertentu. Saya pecahkan independent work ya, sebab Lynchpin ni dia Seth Godin ni dia punya asas tesis dia adalah setiap orang boleh menyumbang atau memberi manfaat dalam bentuk yang pelbagai dengan cara yang sendiri mengikut kebebasan masing-masing. Jadi maknanya saya tak sebutlah universiti tidak relevan. Universiti still relevan. Cuma mungkin persoalannya berapa peratuskah orang perlu masuk universiti dalam jangka waktu tertentu. Okey? Itu soalan pertama. Soalan kedua, adakah semua orang perlu mencari kerja? Sebab kalau ikut teorinya yang dibawa oleh Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter adalah seorang ekonomis berbangsa Jerman. Dia kata, mudah je kalau kita nak elakkan isu pengangguran, iaitu kita kena uninstall istilah pekerjaan. Bila kita dah cipta pekerjaan, pekerjaan ni is a reciprocal. Kita kena ada orang yang mencari kerja dan kita kena ada orang yang memberi kerja.
Jadi sistem pendidikan kita memang dah indoctrinate, brainwash kita untuk mencari kerja. Mencari kerja bukan sifat proaktif. Kita yang kena pula mendapat macam cinta lah kan. Kita minat dengan seorang awet. Tapi kita buatlah lagu lah, apa semua benda pun kan. Buat TikTok, tapi dia tak ada juga kat kita. So tak jadilah cinta tu, dia jadilah cinta, apa istilah dia, bertepuk sebelah tangan. Najib lah sebut tangan tu. Bila bertepuk sebelah tangan, maknanya it's not reciprocal. It's not mutual as much as job ataupun job market. Kena ada apa nama dia, company dulu. Lepas tu baru kena ada job seeker-nya. Jadi dalam konteks linchpin, dia kata tak perlu. Kita kena mula train dah orang bukan mencari kerja tetapi mencipta nilai. Sebab tu ada satu universiti di Sweden, nama dia Chalmers Technology Institute. Dia ubah the whole pedagogy universiti tersebut, college universiti tersebut berdasarkan kerangka nilai, dipanggil penciptaan nilai. Penciptaan nilai mana kita kena tanya diri kita. Kan Nabi Muhammad SAW ada bersabda, sebaik-baik umatku adalah orang yang paling banyak bagi nilai, yang paling banyak bagi manfaat. Bila kita cakap bagi manfaat, bermaksud kita kena tanya diri kita setiap hari. Apakah manfaat yang aku nak bagi kepada semua sepanjang 24 jam ni? Kepada anak, kepada ibu, kepada isteri atau suami, kepada masyarakat. Jadi akhirnya kita bermula seawal umur bercerita tentang memberi nilai, mencipta nilai kepada orang lain. Tetapi dalam keadaan sekarang kita banyak membentuk orang untuk menerima nilai. Ni kita tak ada BRIM, kita pun dah kecoh. Ini pasal isu-isu yang semua benda yang berlaku dalam masyarakat kita, baik mana-mana kerajaan pun akan kita kata, mana kerajaan? Kenapa kerajaan tak tolong kami? Itu adalah naratif-naratif yang dibentuk oleh kita merasa orang yang kena bagi nilai kat kita. Bukan kita yang kena cipta nilai tu untuk bagi ke orang lain. Sedangkan mungkin orang yang sama. Kalau muka Jawa je macam Najib, muka Jawa yang sama. Tetapi mindanya, mindsetnya, semangatnya berbeza. That's why untuk yang Linchpin Academy saya pecah kepada 3. Kalau orang nak bebas, bermula menjadi usahawan, macam saya sebut tak, usahawan ni perkataannya sangat heavy. Jadi saya pecah kepada 4 untuk kita mencipta nilai dalam konteks ekonomi pekerjaan bebas sekarang ni. Pertama, gig. Gig ni bagus. Saya nampak gig adalah menyelesaikan masalah-masalah temporary. Dia tak boleh selesaikan masalah tu secara total. Sebab tu saya tidak share the same vision untuk menyatakan ekonomi gig itu akan menjadi satu ekonomi yang besar. Kerana apa, kalau kita kaji lebih awal sebelum istilah gig ataupun ride sharing ataupun collaborative platform seperti Uber, Fiverr, Grab dan sebagainya muncul, sebenarnya dah dibincangkan lebih awal berkaitan tentang independent work, atau kita panggil juga dalam konteks free agent. Satu buku yang ditulis oleh Daniel Pink tahun 2007, namanya The Free Agent Nation. Daniel Pink dah membincangkan tentang independent worker ni seawal tahun 2007. Jadi maknanya untuk gig ada kita akui memang ada keperluan untuk anak muda bermula dengan gig. Jadi Grab driver, jadi Food Panda punya food delivery dan sebagainya. Tetapi dia perlu bersifat temporary. Saya tak bersetuju kalau kerajaan nak menggunakan gig economy ni sebagai satu jalan cepat dan jalan mudah untuk menyatakan bahawasanya pekerjaan tu wujud secara mapan, secara sustainable untuk anak-anak muda. Itu satu. Tetapi ada setengah orang juga yang mungkin lebih selesa menjadi side hustle. Side hustle ataupun hybrid. Hybrid maknanya mungkin dia kerja. Dia ada kerja, tapi tak apa, kerja tu bayarannya murah pun tak apa.
Tetapi otaknya tak pernah berhenti untuk buat side hustle. Okay, buat kerja-kerja moonlighting, kerja-kerja tepi, projek-projek kecil-kecil. Sebab itu di Linchpin Academy kita cadang supaya side hustle ni kita iktiraf. Sebab banyak sebenarnya startup-startup ataupun usahawan-usahawan yang menjadi hebat, yang dia berjaya, dia sebenarnya side hustle je. Dia bukannya poyo nak buat usahawan, nak merubah dunia, nak jadi jutawan, tak pun. Dia lepak-lepak je. Dia jual dengan kawan office dia. Kan? Lepas tu makin naik sikit. Tapi mana asas dia adalah kita boleh buat benda tu, kita happy. Okay? Itu side hustle. Kedua. Ketiga, free agent. Okay, free agent ni dia mungkin memang ada love and hate affair antara free agent punya group dengan gig. Sebab saya pernah sembang dengan geng-geng freelancer tau. Yang jadi ghostwriter, yang buat executive summary, yang buat paperwork, yang buat research dan sebagainya. Yang mereka ni taklah popular. Tapi mereka dibayar mungkin satu artikel $200. Dan dia earning decent living dengan income yang dapat sebagai freelancer. Jadi pada mereka, kalau betul nak jadi freelancer, kena belajar macam mana rule of the game freelancer. Sebab beza gig dengan freelance ataupun agent, free agent adalah gig economy dia tak membina relationship. Dia touch and go. Kan? Lepas kita gunakan servis Grab driver, susah kita nak ada constant relationship ataupun trust kepada antara satu sama lain. Tetapi kalau kita jadi free agent, yang kita bina adalah long term relationship, repo, portfolio. Okay? Yang akhirnya kita akan dikenali dalam kumpulan yang saya sebut adalah kumpulan tribe, kumpulan weird people yang memang tahu benda tu je. Dan they are doing well economically. Dan mungkin sifat mereka juga sebagai tribe, mereka memang tak nak open benda ni. Dan selalunya sifat mereka ni adalah kumpulan-kumpulan kecil yang mereka tak mau kecoh-kecoh. Sama juga dengan geng-geng kontraktor. Okay? Consultant. Apa beza tiga-tiga ni free agent dengan gig satu lagi adalah mereka ni adalah kumpulan yang berfikir. They are thinkers. They are problem solvers and they are innovators. Jadi maknanya kalau anak muda, belia ataupun bakal graduan, dia nak masuk, dia boleh masuk mana-mana. Kita tak boleh halang kalau dia nak masuk dengan gig. Tetapi saya cakap, you need to really explore the other option as well. The last one, solopreneur. Solo ataupun micropreneur. Ini adalah salah satu perkataan saja yang saya gunakan istilah preneur di sini. Iaitu mereka ni represent startup founder. Okay? Micro startup. Others ni mungkin datang daripada kumpulan free agent yang dia rasa aku nak buat my own agency lah. Aku my own consultancy lah, tapi aku nak gunakan entrepreneur punya card. Ada setengah orang pula yang saya tengok, dia memang tak nak dikenali sebagai usahawan. Dia nak memang under the radar. Dan dia nak kekal jadi consultant je. Dia nak jadi freelancer je. For many personal reasons. Jadi dia akan stay dekat free agent. Tapi ada setengah yang dia rasa, I want to grow. I want to be seen. I want to have certain levels of a social approval of what I'm doing. Therefore, I create my own establishment. I create my own startup. I create my own consultancy firms. Then open up to scale up. Kan? Cari new partner. Create certain levels of partnership. Okay, dan sebagainya. Sama juga datang daripada grup side hustle. Side hustle pun ada kadang-kadang, aku rasa macam makin ramai dia orang nak servis aku ni. Tak apalah, aku cakap, aku carilah, aku buatlah business model. Kan? Mungkin kita boleh buat affiliate program. Kalau mungkin product base, mungkin mereka dah ada dropship ataupun sistem-sistem agent yang tertentu. Jadi maknanya, Linchpin memberikan keyakinan kepada setiap orang di mana kita nak masuk pun dalam nak mencipta nilai sebagai usahawan ni, tak kisah. Jadi jangan sesekali kita nak create certain parameter. Okay?
Minta maaf saya sebut, tapi saya kena sebut sebagai kritikan sosial supaya you all register benda ni. Kita tak jangan sesekali measure certain success tu kepada satu simbol kejayaan. It is dangerous. Okay, kalau usahawannya berjaya, kalau keretanya begini, ini simbol kejayaan. Kalau orangnya begini, rumahnya begini, ini simbol kejayaan. Kita akan letih. Jadi manusia letih. Lah kalau kau dah masuk umur 40, 50 lagi letih. Kau nak play with all this simbol kejayaan. Sebab tu saya ingat apa yang, saya tak tahulah betul ke Einstein yang sebut. Dia kata don't strive to become man of success, but strive to become man of value. Saya rasa saya ambil masa 20 tahun nak faham apa yang dicuba disampaikan oleh Einstein daripada kata-kata tu. Tapi akhirnya saya rasa saya baru faham. Dia macam ni tau. Biar kita kekal sampai akhir hayat kita menjadi man of value. Mana orang akan ukur kita, nilai kita, iktiraf kita dengan manfaat yang kita bagi. Sebab manfaat ni benda dia tak ada nilai surut. Kalau kita gunakan man of success, kita measure diri, kita strive jadi man of success. Success ni for whatever reason, manusia dah ada dia punya parameter dia. Keretanya, rumah dia, pakaian dia, hotel yang mana, dinner di mana. Jadi manusia akan terus sentiasa terikat dengan ukuran-ukuran tu. Jadi bila kita memilih mengikut neraca man of value, kita akan kekal kepada kita punya true north, iaitu aku nak buat bisnes ni, aku nak buat sesuatu dalam hidup untuk nak bagi manfaatkan orang lain. Dan mungkin sebahagian daripada manfaat itu boleh menjadi bentuk manfaat ekonomi. Mana tak semua manfaat yang kita nak bagi kat orang tu perlu diduitkan, perlu dimonetizekan. Okay? Sebab tu kadang-kadang saya pening kepala juga dengan kawan-kawan yang dia nak tengok semua dalam bentuk monetization. Sebab kalau kita tengok dalam konteks kapitalism pun sendiri pun, perbincangan sekarang ini, kita dah mula pergi beyond money. Contoh, intellectual capital, modal intellectual. Social capital, berapa ramai orang sekarang ni di Instagram yang menjual, yang terlibat, yang boleh buat duit di Instagram. Mereka bermula bukannya sebagai seorang yang nak buat duit. Mereka sekadar nak berkongsi saja. Tetapi sebab nilai manfaat yang disampaikan itu cukup memberi makna dan juga penyelesaian kepada orang lain, jadi akhirnya dia menjadi satu perusahaan pula untuk orang tu. Walaupun mereka mungkin bermula hanya sekadar untuk berkongsi saja. Okey, saya berhenti di sini dulu. Berhenti. Okey, saya nak beri laluan dekat Abang Najib juga kalau ada penambahan. Okey. Semua jelas ya? Sebelum tu bang, ada satu soalan saya nampak tadi daripada komen juga. Tapi sebabkan masa kita sikit je dan dah nak habis, kalau ikutkan dah habis. Jadi saya tujukan soalan ni dan jawapannya harapnya pendek lah. Simple lah. Kalau ada seorang yang tanya daripada Shalihin Michael Jackson. Okay. Saya ada satu soalan. Bagaimana nak menghadapi perubahan diri jika terdapat tentangan dari masyarakat? Okay. Simple dan crisp. Saya nak jawab. Saya dalam proses itu juga. Iaitu saya dah membina macam mana nak membina bulletproof mind. Maksudnya bulletproof mind ni adalah satu teknik kita adaptasi terhadap perubahan masyarakat, tentangan masyarakat. Dia ada cara-cara teknik iaitu saya akan jelaskan lagi kepada Salim Michael, insyaAllah nanti hubungi saya dekat dalam Linchpin Academy punya Facebook. Kat situ join, kita boleh pelbagai teknik daripada segi personal dan macam mana nak menghadapi tentangan-tentangan daripada masyarakat, iaitu pergeseran idea. Saya buat teknik bulletproof mind ni adalah macam mana kita nak menghadapi perbezaan persediaan diri tu. Contohnya macam mana kita nak kontrol emosi kita, macam mana kita nak recharge energi kita dan kita nak counter balik apakah reaksi daripada mereka. Contohnya ini adalah teknik yang boleh di-quantify, boleh diukur dan juga boleh di-expand. So maksudnya kita senang cakap ayat dia lah, pick your own fight. Pilih cara battle awak sendiri. Kalau kita nak battle semua orang tak perlu.
kan. So pening kepala. So kena kentalkan hati. Kita hanya react kepada orang yang tertentu saja. Maksudnya kita nak pilih. Kalau kita bisnes, kepada customer kita. Kita tak boleh nak react kepada haters. Tapi nak react kepada orang-orang politik yang tak apa tak perlu. Sebab kita react apa yang kita boleh kontrol, apa dalam game kita. So saya sarankan semua join Linchpin Academy sebab ni memang gerakan saya bersama Abang Naim dan tim untuk kita sama-sama membina anak-anak muda yang lebih power, lebih bulletproof kepada ekonomi, kepada sosial masyarakat kita, kepada masalah sosial kita. Okey, saya nak cakap soalan kat sini adalah apakah precaution dalam membaca Linchpin? Kalau baca buku ni memang ada precaution. Saya cakap kat sini terus terang, kalau siapa yang semangat baca, saya takut ramai-ramai drop out nanti. Saya takut ramai-ramai drop out. Saya baca dia pun cakap, sebaik saya dah habis belajar baru saya baca. Sebabnya, dalam buku ni melahirkan semangat untuk jadi rebel. Memang betul, perlu ada. Tetapi saya sarankan iaitu apabila baca buku Linchpin, sesiapa yang masih dalam bidang pembelajaran, teruskan pembelajaran anda, create your craft, create your unfair advantage dulu. And after that, saya sarankan seterusnya baca buku ni. How Google Works. Dia adalah consequence daripada Linchpin, baca buku ni pula. Dalam ni menerangkan tentang smart kreatif. Macam mana nak menjadi orang smart kreatif. Linchpin, macam mana nak membina orang yang penting, ini membina smart kreatif pula. Okay? Kalau siapa dalam bidang akademik pula, baca buku ni pula. So good. Saya akan bagi link sebab semua ada dekat Bad Wolf. Semua ada. RM10, RM12, so semua mampu milik insya-Allah. Kalau tak pun cari di PDF lah. Okey. Okay. Itu saja. Terima kasih. Join Linchpin Academy ya. Kita sembang kat sana semua kat sana. Alright. Okey, insya-Allah. Okey, jadi sampai situ lah. Kita dah 16 minit di depan, melebihi masa. Minta maaf kepada kalau yang tunggu nak habis kan. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada Abang Naim Jaafar. Okay, penerangan yang sungguh bagi saya bukan senang lah orang nak dengar benda ni. Okay, melainkan kalau dia betul-betul membaca semua buku bisnes, itulah. Dan juga kepada Abang Najib sebagai penyokong dan terima kasih kepada semua partisipan yang turut hadir, yang hadir dalam Zoom kan, yang support. Dan saya bukan berpuas hati lah. Macam bagi saya inilah bagus lah kalau tengok chat ni panjang. Kalau mana semalam adalah sikit-sikit, tapi kalau chat ni dia tadi ni sebab ini tujuan Bibliopreneur ni sebenarnya. Dia kita bukan sekadar macam talk tau. Kita nak bincang. Buku tu kita nak bincang, kita nak kritik kan. Orang yang tulis buku tu dia bukan maksum pun. Jadi mungkin kalau kita tak setuju kita boleh cakap. Kalau pembentang pun tak setuju boleh cakap. Okey, kalau setujulah. Okey. Jadi kat situ bagi saya untuk hari ni, sesi kali ni agak sangat menepati objektif matlamat Bibliopreneur sendiri. Jadi terima kasih kepada semua dan minta maaf saya daripada pihak organizer, minta maaf andai sebarang kesilapan, ada masalah sikit. Kalau semalam ada masalah teknikal sikit, 40 minit dia keluar Zoom. Hari ni okey, alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada organizer juga yang menentukan dan kepada yang menggerak. Jadi saya terangkan sekali lagi apakah Bibliopreneur ini sebenarnya. Jadi kalau event kita pada hari ini, Bibliopreneur siri kedua ialah salah satu event daripada Entrepreneurship Carnival Kesawanan 2020 di bawah Entrepreneurship Development Center UIA, EDC IUM, dengan kerjasama Ministry of Higher Education, Kementerian Pengajian Tinggi. Dan di bawah EDC, kalau bagi siapa yang mungkin tak tahu lagi, terdapat pelbagai kelab-kelab dan society lain seperti Youth Business League, Entrepreneurship Carnival, Entrepreneurship Club, Agrosis, Agriculture Siswa, Kosiswa, Koperasi Siswa dan lain-lain lah. Boleh search kot. Boleh layari website kami di encar.my, encar.my, dan boleh tengok. Boleh, kalau belum register dulu. Okay, boleh tengok semua info ada kat situ. Semua incoming talk, semua schedule semua ada. Exhibition pun, kelab-kelab yang saya sebut tadi, saya pun semua ada kat situ. Saya nak sebut pun tak ingat semua. Taklah banyak pun, saya yang malah nak ingat sebenarnya. Okey, jadi terima kasih sekali lagi dan maaf atas andai kekurangan. Jadi saya andai
pada anda-anda lah. Okey, sampai sini saja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Naqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak Abang Naim. Okey, terima kasih semua. Okey. Terima kasih. Roger mana? Okey, terima kasih Abang Naim. Assalamualaikum.